Salam sejahtera dan selamat pagi. Pada hari ini, Cikgu ingin berkongsi strategi menjawab kertas soalan STPM untuk subjek sejarah semester 1. Untuk format kertas sejarah semester 1 ini, calon kena atau perlu mengetahui perkara-perkara inilah. Yang pertama, ada 6 soalan yang akan dikemukakan untuk soalan ini. Jadi calon dikehendaki untuk memilih 4 soalan daripada 6 soalan. Setiap soalan itu mengandungi 20 markah. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ini adalah 2 jam. Dan wajaran markah adalah 80 yang membawa wajaran keseluruhannya 29%. Oke, tahap pencapaian pelajar adalah seperti berikut. Cemerlang 18 hingga 20, cemerlang 14 hingga 17, baik 10 hingga 13, lemah 6 hingga 9 markah, dan amat lemah adalah 0 hingga 5%. Panduan menulis jawaban yang baik adalah: pertama, baca sekurang-kurangnya 2 kali dan memahami kehendak soalan. Kedua, gariskan jenis dan kata kunci soalan pilihan yang hendak dijawab. Penggunaan perkataan dan ayat bagi menegaskan kehendak soalan untuk setiap perenggan jawaban. Seterusnya, pelajar harus menyediakan rangka jawaban dengan mencatatkan isi penting bagi soalan yang hendak dijawab. Bagi mengelak pengulangan isi, gunakan hanya 2 hingga 5 menit saja untuk memilih dan merangka isi. Jika semua soalan yang dipilih hendaklah dirangka terlebih dahulu bagi memudahkan pelajar menjawab esei yang seterusnya. Jika pelajar merasa was-was, baca soalan sekali lagi untuk mengelak daripada keluar tajuk. Jawaban yang ditulis mesti mempunyai kesinambungan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. Contoh penanda wacana adalah seterusnya, selain itu, sebaliknya, justru itu, simpulannya, dan lain-lain. Elakkan daripada mengulang isi ataupun fakta, isi yang bercampur aduk dalam satu perenggan. Sedikit atau banyak perenggan, lebih daripada 5 perenggan isi. Tulisan buruk yang sukar untuk dibaca. Menulis ruang garisan di sebelah kanan kertas. Tidak menulis bahagian dan nombor soalan kertas jawaban. Jawaban bagi setiap soalan mengikut format yang telah ditetapkan, yaitu ditulis dalam pendahuluan, ditulis dalam satu perenggan awal karangan. Jangan campur dengan isi. Jika berlaku, calon akan kehilangan markah untuk bagian komunikasi. Pendahuluan mestilah padat dan ringkas, 4 hingga 5 baris. Bagian isi mempunyai isi yang mencukupi, yaitu 4 hingga 5 isi, 4 hingga 5 perenggan. Setiap perenggan mempunyai isi, uraian, dan contoh yang sesuai. Isi hendaklah ditulis dalam satu perenggan dan ditulis dalam ayat pertama bagi perenggan tersebut. Kemukakan jumlah isi yang mencukupi. Jika dalam satu soalan kehendaki calon menjawab 2 aspek yang berlainan, pastikan jawaban mempunyai kedua-dua aspek tersebut. Pastikan skop jawaban tidak terkeluar dari zaman atau negara atau peristiwa yang disoal dalam soalan. Di bagian kesimpulan, ditulis dalam satu perenggan akhir, merupakan rumusan kepada soalan dan mesti padat dan ringkas. Gunakan perkataan kesimpulannya, konklusinya, dan akhirnya sebagai menunjukkan calon telah menutup esei. Elakkan daripada mengulangi kenyataan soalan atau mengulang isi. Markah tidak akan diberi jika pengulangan isi dilakukan sebagai penutup.
Oke, kelemahan utama jawaban calon adalah yang pertama, kelemahan utama yaitu dari segi penguasaan fakta, dan yang kedua ialah penguasaan teknik menjawabnya. Yang kedua, kelemahan dan kesilapan calon STPM. Tidak tepat dalam memilih soalan yang susah atau sukar difahami, tidak jelas pertanyaan, dan salahnya ialah pelajar tidak memahami maksud soalan. Kelemahan seterusnya adalah bagian pendahuluan yang tidak menentu dan ditulis panjang berjela-jela. Pendahuluan tidak sesuai dengan kehendak soalan dan pokok persoalan. Seterusnya, isi-isi atau fakta yang dikemukakan tidak lengkap dan tidak menentu. Atau fakta-fakta, isi-isi yang dikemukakan terkeluar daripada kehendak soalan. Ini karena calon tidak menyediakan rangka jawaban terlebih dahulu. Tidak memahami istilah atau tidak memahami kehendak sebenar soalan hingga keluar daripada tajuk. Contoh, uraikan struktur masyarakat feudal di Jepun tetapi calon menjawab ciri-ciri masyarakat feudal di Jepun. Uraian cetek dan tiada penekanan terhadap peristiwa sejarah yang berhubung kait dengan tajuk. Contohnya, uraikan peranan Maharaja Rusia hingga 1917. Walau bagaimanapun calon hanya menguraikan peranan Maharaja Tsar Kita Agung saja, sepatutnya dia melibatkan Maharaja yang lain juga, Maharaja Rusia yang lain. Sistem pemerengganan lemah atau tidak komunikasi. Contoh, kategorian isi melompat-lompat dan menunjukkan calon tidak merancang dengan baik serta kekurangan fakta. Tulisan yang tidak dapat dibaca oleh pemeriksa seperti menggunakan ejaan ringkas yang tidak jelas, kotor, dan calon tidak mematuhi arahan soalan, umpamanya tidak menjawab semua soalan yang dikehendaki mengikut arahan soalan. Tiada kesimpulan pada akhir jawaban atau kesimpulan merupakan pengulangan isi atau kesimpulan tiada kaitan.